Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan bincangkan jawapan yang minggu lepas. Kita tengok nombor 3. 6 kuasa N tambah 6 kuasa N tambah 1 tambah 6 kuasa N tambah 2. Apa akan jadi? Akan jadi 6 kuasa N tambah 6 kuasa N darab 6 kuasa 1. Dia jadi macam ni. Itu yang jadi tambah tu. Dia tambah 6 kuasa N. Yang ni akan darab dengan 6 kuasa 2. Okay, kemudian yang ni ada 6 kuasa N. Ada 6 kuasa N. Ada 6 kuasa N. Kita boleh faktorkan. Pemisah dia ialah tambah. Jadi kita boleh faktorkan. Dia akan jadi 6 kuasa N buat kurungan. Yang ni tinggal lagi 1 darab kan. Jadi tinggal lagi 1 tambah ni 6 kuasa 1 tambah 6 kuasa 2. Jadi kita boleh kira 6 kuasa N darab 1 tambah 6 tambah 36. Jadi 36, 37 tambah 6 jadi 43 darab dengan, kena buat kurung 6 kuasa N. Okey, itu jawapan nombor 3. Kemudian cikgu pergi ke nombor 5. Dia bagi ialah punca kuasa 28 kuasa N. Jadi kalau punca kuasa tu kita tukarkan dia jadi kuasa setengah. Okey, tengok nombor 5. Dia akan jadi, cikgu terus buat 8 kuasa N kuasa setengah. Okey. Darab dengan yang ni 4 kuasa N tambah 2, cikgu boleh buat 4 kuasa 2. Okey, jadi macam tu. Bahagi dengan 2 kuasa 0.5. Jadi 2 kuasa 0.5 ialah 2 kuasa setengah. Setengah 1/2. 2 kuasa 1/2 N tambah 1. Okey, tambah 1. Seterusnya yang ni apa akan jadi kalau awak tengok? Yang ni nombor 2, yang nombor 4, yang ni nombor 8. Apa berkaitan dia? Ialah kalau 8 adalah hasil daripada 2 kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3 N kuasa 1/2 darab dengan yang ni adalah 2 kuasa 2 kan, 2 kuasa 2 4 kuasa lagi N darab dengan 2 kuasa 2 kuasa lagi 2. Okey, bahagi dengan 2 kuasa 1/2 N tambah 1. Jadi kita dah nampak dah dia cantik 2, 2, 2. Okey, seterusnya apa lagi kita boleh buat? Dia akan jadi 2 kuasa 3N/2. 3N kali 1, 3N/2 kat bawah. Okey, darab dengan 2 kuasa 2N darab dengan 2 kuasa 4 per dengan 2 kuasa 1/2 N tambah 1. Ataupun nak senang cikgu tulis, nampak cikgu tulis 1/2 N, cikgu tulis sebagai N/2 nak bagi awak nampak. Okey, kita boleh permudahkan lagi. Dia akan jadi 2 kuasa 3N/2 darab jadi tambah 2N darab jadi tambah 4. Okey, kemudian yang bawah ni kalau kita bawa naik atas, bahagi tu dia akan jadi tolak. Buka kurungan N/2 tambah 1. Yang ni kena kurung. Okey. Kemudian apa akan jadi? 2 kuasa. Okey. Yang ni ada N kan? Yang ni ada N, yang ni ada N. Dia adalah 3/2 N tambah 2N. Okey. 3/2 N. Awak tekan 3/2 tambah 2. Tekan kalkulator. 3/2 tambah 2 sama dengan Shift ABC
awak akan dapat 7/2. Jadi dekat sini dia akan jadi 7/2n. N tu dekat atas. Jadi 7/2n. Kemudian yang ni tambah 4 tolak n/2. Yang ni tolak tambah akan jadi tolak 1. Okey, selesaikan lagi. Boleh pemudahkan lagi. Sama dengan 2 kuasa. Okay, kita tengok yang mana ada n. Yang ni ada n dengan yang ni ada n. Dia adalah, cikgu tulis kat tepi ni, 7/2n tolak n/2. Dia adalah, kita boleh tekan kalkulator, 7/2 tolak ini 1. 1/2. Jadi awak tekan kalkulator, 7/2 tolak 1/2 sama dengan awak akan dapat 3. Jadi dekat sini kita tulis 3n. Jadi dia akan jadi 2 kuasa 3n. Yang ni dengan yang ni. 4 tolak 1 ialah positif 3. Jadi jawapan dia ialah 2 kuasa 3n tambah 3. Okey, seterusnya cikgu pergi ke nombor 6. Dia kata 9 kuasa x tambah 1 tolak dengan 3 kuasa 2x tambah 1 tambah dengan 27 kuasa 2/3x. Dia nampak complicated kan, tapi kalau awak tahu 9, 3 dengan 27 tu dia daripada asalnya daripada mana? Kita tengok. 3 kuasa 2 ialah 9. 3 kuasa 3 ialah 27. Kita kena ingat nombor-nombor yang familiar macam tu. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok. Yang ni adalah nombor 6. 3 kuasa 2, cikgu kurung. Kuasa x tambah 1, cikgu letak kat luar. Tolak 3 kuasa 2x tambah 1. Tambah, yang ni adalah 3 kuasa 3, cikgu kurung. 3 kuasa 3 ialah 27. Jadi 2/3x cikgu letak kat luar. 2/3x. Okey, jadi kita boleh selesaikan lagi. Yang ni dia akan jadi 3. Yang ni ada kan 3 kuasa 3. Okey, yang ni 3 kuasa 2. Yang ni okey, dia tak sama lagi. Jadi kita try selesaikan lagi. Mana pun kita boleh selesaikan. Yang ni 3 kuasa 2x. Okey, tambah 2. Yang ni darab, yang darab tolak dengan 3 kuasa 2x tambah 1. Okey. Yang ni dia akan jadi tambah. Yang ni 3 darab dengan 2/3x. Dia jadi boleh potong. Boleh potong. Dia akan jadi tinggal lagi 3 kuasa 2x. Okey. Ni kalau tengok, yang ni ada 3 kuasa 2x, 3 kuasa 2x, 3 kuasa 2x. Okey. Kita tengok. Yang ni kita boleh pecahkan dia. 3 kuasa 2x darab dengan 3 kuasa 2 tambah, tolak 3 kuasa 2x, cikgu kurung, darab dengan 3 kuasa 1 tambah 3 kuasa 2x. Yang ni tambah jadi darab. Okey, yang ni ada 3 kuasa 2x. Tengok pemisah dia. Pemisah dia tolak dengan tambah. Jadi dia adalah 3 benda berlainan, 3 suku kata berlainan lah. Okey, jadi yang ni ada 3 kuasa 2x, yang ni ada 3 kuasa 2x, yang ni ada 3 kuasa 2x. Kita boleh keluarkan. Jadi dia akan jadi 3 kuasa 2x. Okey, yang ni tinggal lagi 3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 1 tambah. Yang ni akan ada 1 darab. Jadi tambah 1. Jangan tak tulis, jangan tulis kosong. Kena tulis 1. Okey, dia akan jadi 3 kuasa 2x darab dengan 3 kuasa 2 9 tolak 3 kuasa 1 ialah 3. Tolak dengan 3 tambah 1. Okey, dia akan jadi 3 kuasa 2x darab dengan 9 tolak 3 6 tambah 1 7. Ini jawapan nombor 6. Okey, kalau dah buat awak boleh semak. Kalau belum buat awak boleh salin. Okey, seterusnya kita tengok penyelesaian masalah C. Dia kata bilangan penduduk di Taman Aman diberi oleh Y sama dengan
A N kuasa X tambah 500 dengan keadaan A dan N ialah pemala dan X ialah masa dalam tahun selepas Taman Aman dibangunkan. X ialah masa. Okay. Diberi bilangan penduduk pada tahun ketiga dan tahun kelima masing-masing ialah 1040 dan 5360 orang. Cari nilai A dan nilai N. Bilangan penduduk ialah Y. Jadi X tu ialah masa. Jadi tahun ketiga lah dan tahun kelima. Matematik 3. M3 sampai pusat berapa? Mana? M3. Faham? Sekejap. Ya. Tapi yang ni pada lain buat jawapan. Ini yang ni ke? Okay, sorry ya, cikgu sambung. Jadi dia akan jadi persamaan. Persamaan dia Y sama dengan A N kuasa X tambah 500. Jadi Y itu ialah bilangan penduduk. Jadi 1040 sama dengan A N X itu ialah tahun. Jadi tahun ketiga tambah 500. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ialah 5360 sama dengan A N kuasa tahun kelima 5 tambah 500. Ini persamaan yang kedua. Jadi kalau tengok ini, jadi kita dah belajar bab 2 sebelum ni, kaedah penghapusan. Jadi kita yang ni kuasa 5, yang ni kuasa 3, kita boleh hapuskan A. Jadi cikgu persamaan 2 cikgu bahagikan dengan persamaan 1. Okey. Jadi dia akan jadi 5360 bahagi dengan atas ni 1040 sama dengan A N kuasa 5 bahagi dengan A N kuasa 3 tambah 500 bahagi dengan 500. Itu maksud ini bahagi ni. Okey, seterusnya apa akan jadi? 5360 bagi 1040 sama dengan 67 per 13. A bagi A hapus. Yang ni dia akan jadi N kuasa 5 tolak 3. Jadi N kuasa 2. Tambah dengan 500 bahagi 500 1. Di N kuasa 2 sama dengan, yang ni pergi ke sana akan jadi tolak 1 sama dengan 54 per 13. Jadi N sama dengan punca kuasa 2 54 per 13 sama dengan, awak akan dapat 2. Sekejap Itu 040 sama dengan AN kuasa 3 tambah 500. AN kuasa 2, AN kuasa 5 tambah 500. Ada kesalahan Cuba kita semak. Kita cuba cikgu guna kaedah lain. Sorry. Cuba cikgu guna kaedah lain. Cikgu nak semak sama ke tak jawapan dia. Yang tadi tak boleh guna Okey, cuba cikgu guna yang ni. Daripada persamaan 1, AN kuasa 3 sama dengan 1040 tolak 500. Cikgu pindah ke sana dan jadikan tolak
Jadi 1040 tolak 500 sama dengan, jadi AN kuasa 3 ialah 540. Yang tu AN kuasa 3 ialah 540. Kemudian kalau dari persamaan 2, AN kuasa 5 sama dengan 5360 tolak 500. 5360 tolak 500 sama dengan, jadi AN kuasa 5 sama dengan 4860. Jadi kita tengok, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Cuba kita bahagikan persamaan 2 bahagi persamaan 1. Dia akan jadi AN kuasa 5 bahagi AN kuasa 3 sama dengan 4860 bahagi 540. Jadi 9. Yang ini akan jadi 9. Yang ini potong-potong, yang ini akan jadi N kuasa 2. Jadi N akan dapat 3. Oh, jawapan dia lain Jadi yang tadi, sorry cikgu terbuat salah. Jadi ini jawapan dia, N sama dengan 3. Kemudian kita nak cari nilai N dah. Jadi kita nak cari nilai A, kita masuk dalam persamaan. Kita kena masuk dalam persamaan 1. Dia akan jadi A N ialah 3 kuasa 3 sama dengan 540. Jadi A sama dengan 540 bahagi 9. Awak akan dapat 3 kuasa 3, 27. Bahagi dengan 27, awak akan dapat 20. Okey. Hari ini cikgu nak masuk 4.2, iaitu hukum set. Okey. Hukum set dengan kata lain dia adalah punca kuasa. Set tu ialah punca kuasa. Kita tengok nota, dia kata punca kuasa 27 dapat 2.64575. Okay. Adik punca kuasa 7 tidak dapat ditulis dalam bentuk nisbah. Maksudnya nombor dia tak cantik lah. Kita tak boleh tekan shift ABC. Kita tak boleh tekan shift ABC Maka set 7 ialah nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah tu maksudnya dia nombor yang tak dapat ditekan jadi pecahan. Nombor nisbah dapat ditulis dalam bentuk P per Q. Okay. Soalan pertama dia kata tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah nombor nisbah ataupun nombor tak nisbah. Nombor nisbah, nombor yang cantik. Okay, sekarang awak tekan 0.888 panjang, 0.888 sama dengan awak tekan shift ABC. Tekan panjang lagi 0.88888. Banyak-banyak. Tekan shift, tekan ABC. 0.88888. Okey, tekan banyak-banyak. Ini maksudnya banyak lagi. Tekan banyak-banyak, awak akan dapat dia ialah 8/9. Jadi dia adalah nombor nisbah. Okey, seterusnya tekan 0.19, awak tekan shift ABC dapat 19/100. Jadi dia adalah nombor nisbah. Kemudian awak tekan pi. Pi tu tekan shift, tekan pi tu bersebelahan dengan bersebelahan dengan answer dalam kalkulator. Awak tekan shift, pi bentuk macam ni. Dia dekat-dekat dengan kosong, dekat dengan point di bawah sekali. Dia ESP tu. Awak tekan sama dengan, awak dapat 3.141. Awak tekan shift, tekan ABC. Dia tak dapat dalam pecahan. Awak dapat 1.1415 bla 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 bla. Jadi dia adalah bukan nombor nisbah. Seterusnya awak tekan E. Awak nak cari kat mana E. Sekejap. E adalah alpha. Awak tekan bawah on, bawah CONST ada LN, lon tu.
Awak tekan tu, yang merah tu, dia akan keluar E. Okay, awak tekan sama dengan, awak akan dapat 2.71828. Awak tekan shift, tekan ABC. Dia tak boleh, jadi dia adalah bukan nombor nisbah. Okay, seterusnya B, dia kata tulis setiap yang berikut sebagai set tunggal. Okay, apa itu set tunggal? Okay, kita tengok contoh. Set 6 darab set 7, dia akan boleh jadi semua set. Ni ada set, kita sekalikan set, dia akan jadi 6 darab 7 ialah 42. Jadi yang ni dia akan jadi set panjang 5 darab 2, dia akan jadi set 10. Okay, yang ni pun sama, bahagi, dia akan jadi set panjang sebab dia bahagi 24 bahagi 8. Okay, 24 bahagi 8 ialah set 3. Yang ni pun sama, set panjang 3/15, jadi 3 bahagi 15 ialah 1/5. Dia akan jadi kecil, kita kecilkan jadi set 1/5. Okey, seterusnya soalan C, dia kata permudahkan setiap yang berikut. Ada contoh dia bagi 48 ni ialah 48 tau, awak kena tahu dia apa darab apa, dia punya faktor sempurna dia. Jadi 48 tu ialah hasil daripada 16 kali 3. Macam cikgu cakap sebelum ni, kalau dalam bab ni awak mesti kena familiar dengan nombor kuasa 2 sempurna. 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36, 7 kuasa 2 49. Jadi kalau kita tengok dekat sini, 48, faktor bagi 48 ialah 1 darab 48. 2 darab 24 ni kita panggil faktor 3 darab 48 bahagi 3. 3 darab 16. Kemudian 4 darab 48 bagi 4. 12 kali 4. 5 tak ada. 6 darab 8. 6 darab 8, 48. Okey. 7 tak ada, 8. Okey dah. Ni kita panggil faktor. Jadi kalau kita tengok yang mana yang kita boleh permudahkan. Sebab tu soalan dia permudahkan. Jadi kalau kita tengok yang ni 24, dia tak ada kat sini. 16 ada kat sini kan. Jadi sebab tu dia buat 16 kali 3. Dia ambil 16 kali 3, 48. Jadi dia boleh 16 ni dia adalah sama dengan 4 set 3. Okey, cikgu tunjuk contoh seterusnya. Yang ni nombor-nombor ni awak kena hafal 1, 4, 9, 16, 25, 36 ni kena hafal. Okey, cikgu tunjuk contoh nombor 1. 5 set 63. Jadi macam mana nak dapat 63? 1 darab 63, 2 darab tak ada, 3 darab 21, 21 kali 3 63, 4 darab tak ada, 5 darab tak ada, 6 darab berapa? 63. 63 bahagi 6 tak ada. 63 bahagi 7. Okey. Ini 9 kali 7. Jadi 9 ni kita tahu dia adalah 3 kuasa 2. Macam itulah awak kena tahu. Okey, cikgu buat. Cikgu tunjuk contoh 5 set. Okey, 63 ialah 9 kali 7. Jadi dia adalah sama dengan 5 set 9 set 7. Cikgu buat macam ni bagi awak nampak. Okey, sama dengan 5. Punca kuasa 29 ialah 3 darab set 7. Okey, dia akan jadi sama dengan 5 kali 3, 15 set 7. Ini adalah sebutan paling ringkas kita buat. Dia kata permudahkan. Okey, awak try buat nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita bincang. Okey, sekian. Terima kasih.